Hai, Assalamualaikum, aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bags. Untuk video kali ni, kita nak bincang sikit lah. Dia macam pembincangan lah kan. Dan untuk video kali ni aku nak bincang sikit lah. Sebab selalu orang tanya aku, frame alloy ke, frame carbon ke, apakah perbezaan dia, kenapa alloy ni murah, kenapa alloy ni mahal, kenapa carbon ni, macam-macam kenapa lah yang kita jumpa lah. Kalau daripada segi Q&A tu kan, aku selalu buat Q&A dekat aku punya IG. So aku boleh tengok banyak soalan-soalan yang macam ni lah. Jadi disebabkan tu, dalam video kali ni aku nak bercerita tentang perbezaan antara frame carbon dengan frame alloy. Mana satu yang lebih baik, mana satu yang tak berapa baik. Sebab aku rasa personally aku rasa dia ada lebih dia dekat satu tempat. Bagi aku dia ada kelebihan dekat satu part ni, ada kelebihan dekat satu part ni, ada yang kurang, ada yang lebih. So tak boleh nak semua satu tu dia pegang kan. Kalau macam tu memang champion lah kan. So untuk video kali ini, aku akan bercerita perbezaan antara frame alloy dan juga frame carbon. Jadi aku akan senaraikan dalam bentuk poin, iaitu 6 poin yang aku ada kat sini. Iaitu poin yang pertama adalah harga, yang kedua adalah comfort ataupun keselesaan, ketiga adalah dari segi berat ataupun weight lah kan. Lepas tu 4 adalah stiffness dan juga responsiveness, dan kelima daripada durability, dan yang keenam adalah daripada looks daripada segi rupa. Okey, baiklah, tanpa bercakap panjang aku akan bercerita satu poin ke satu poin, dan kita akan bergerak daripada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah dari segi harga. So kalau kita tengok harga, carbon ni memang kita akan tengok kebiasaannya dia akan lebih mahal lah kan daripada frame alloy. Sebab apa? Sebab carbon ni sendiri dia punya material tu mahal, dia punya teknologi tu mahal, engineering proses dia mahal. So bila benda ni semua mahal, dia akan hasilkan kolektif kan. Kemahalan dia tu akan datang dekat frame tu sendiri kan. Semuanya akan jadi mahal lah. Lagi satu juga, frame carbon ni dia kena manual lah. Dia punya layout tu memang akan manual. Carbon layout tu memang akan manual. Jadi bila carbon layout manual, dia memerlukan tenaga kerja daripada manusia. So bila tenaga kerja manusia, so memang kena lebih mahal lah kan. Betul tak? So kalau kita tengok frame alloy ni pula, dia bergantung. Frame alloy ni kita boleh tengok dia lebih murah lah. Sebab satu, sebab material dia lebih murah. Yang kedua adalah dari segi dia punya manufacturing process dia tu boleh kata lebih murah. Boleh kata dia memang agak murah lah daripada kalau kita bandingkan dengan carbon tadi. Okey, yang seterusnya kita tengok pula poin yang kedua. Poin yang kedua adalah dari segi keselesaan. Kadang-kadang kita tengok persepsi orang kan, betul ke frame carbon ni lebih selesa daripada frame alloy? Orang selalu cakap, kau belilah frame carbon lebih selesa weh. Betul ke sebenarnya? Ya, sebenarnya betul. Tapi ini bergantung kat banyak faktor. Banyak faktor yang kau kena fikir balik dia yang pertama, material tu sendiri. Yang kedua, geometri apa yang kau ambil. Kalau korang ambil aero, semestinya dia akan jadi lebih stiff, dia akan jadi kurang selesa lagi kan. Lepas tu kalau tengok part komponen korang, komponen apa yang korang pakai, wheelset apa korang pakai, tayar apa yang korang pakai, itu semua akan memberi kesan dekat keseluruhan ride feeling tu ataupun dia punya comfort tu. So kalau kita nak tengok frame tu sendiri je, yes, carbon akan jadi lebih selesa boleh kata carbon memang akan lebih selesa kalau kita pandang daripada sudut frame sahaja ini kalau segi sudut frame sahaja. So carbon dia memang akan lebih selesa tapi ini juga bergantung kat frame carbon yang grade apa korang dapat. Maksud aku grade ni, carbon ni sendiri dia ada grade-grade tau. Ada yang low end, ada yang carbon biasa, carbon yang high end apa semua kan. Banyak jenis carbon lah, premium ada, high end lah, yang harga 2,000 sampai harga 5,000, harga 10,000, harga 20,000, 40,000, semua ada. Kau cakap je nak harga yang berapa, mesti ada punya. Dan tentulah perbezaan harga ni datangkan kesan dekat kualiti juga. Jadi bila datangkan kesan dekat kualiti, mestilah ada efek juga dekat quality riding ataupun vibration ataupun dia punya comfort tu semualah. Banyak benda yang korang kena kisahkan lah. Banyak benda yang kena fikir lah about comfort tu sendiri. Okay? Dan yang ketiga pula adalah dari segi dia punya berat. Betul ke sebenarnya yang alloy ni lagi berat daripada carbon? Ya, kebiasaannya kalau kita tengok memang dekat dalam market memang macam tu. Tapi kita tengok juga sama macam tadi, kita tengok juga grade apa, grade carbon mana yang kita dapat tu. Ada je grade carbon yang murah-murah ni lebih kurang je berat dia dengan alloy frame yang mahal-mahal tu. Boleh kata lagi berat lagi ada daripada frame
alloy yang tu. Jadi kau tengok juga kau dapat carbon tu carbon grade mana. So dia bergantung juga kepada grade-grade carbon tu lah. Sebab kalau kita tengok grade carbon yang rendah ni kan, grade carbon yang rendah ni, dia punya kain dia tu, kain carbon dia tu sendiri tak berapa kuat. Jadi bila tak berapa kuat, dia kena tambahkan resin. Resin tu memang kena lebih lah. Jadi bila resin tu lebih, dia punya total berat basikal tu memang akan jadi lebih banyak lah kan, akan jadi lebih berat lah. Macam tu je dia punya sifir mudah dia. Okay, tapi secara amnya memang kita boleh cakap lah carbon memang akan jadi lebih ringan lah. Aku boleh kata yang 200 gram ke 300 gram sampai ke 500 gram pun ada. Boleh jadi perbezaan berat dia sampai banyak macam tu. Tapi dia bergantung jugalah. Kalau kau nak set up basikal yang ringan-ringan, ramai je orang buat Cat 12 ringan, sampai 6 kilo tak ada masalah. Kita boleh tengok orang buat macam tu kan. So nak cakap dia ringan ke berat gitu, dia bergantung jugalah. Okay, bergantung juga dekat komponen apa yang korang cari apa semua tu lah kan. Okay, dan poin yang seterusnya adalah daripada segi responsiveness dan juga dia punya stiffness. Okey, secara jujurnya kedua-duanya boleh jadi responsif, kedua-dua material ni boleh jadi stiff juga. Tapi kebiasaannya kalau kita tambahkan stiffness dan juga responsiveness kan dekat dalam frame alloy ni, dia akan datang sekali dengan package apa kau tahu tak? Dia akan datang dengan package ride yang tak comfort, ride yang agak harsh. Dia akan datang sekali dengan macam tu lah. Tapi kalau kita tengok carbon ni dia akan datang lebih fleksibel lah. Sebab apa? Sebab kita boleh letak satu tempat je keras. Kita lay up carbon, lay up yang berbeza dekat satu tempat. Contoh BB lah, kita nak BB tu keras supaya kita dapat responsif dan juga power transfer yang lebih baik kan. So kita buat dekat BB tu je yang lagi keras. Lepas tu dekat tempat lain macam top tube tak payah nak keras sangat. Contoh kan. So kita boleh nak tune dia dari segi layout tu. So kat sinilah yang menyebabkan carbon ni dia menjadi lebih pilihan ramai orang kat situ aku rasa perbezaan yang paling ketara lah. Okey, dan yang kelima adalah dari segi durability ataupun ketahanan. So kalau kita tengok alloy ni dengan carbon ni memang kita boleh cakap lah alloy ni memang akan lebih tahan lah. Kalau kita tengok carbon ni macam ya tak ya je kan. Kadang-kadang kau biar betul ni kan, frame carbon ni tak boleh tak tidak ni, tak patah ke apa sekali kan. So memang betul benda tu. So memang kita boleh cakap alloy frame ni memang lebih tahan lah, boleh tahan, lebih tahan lasak lah. So tapi kau selalu dengar tak perkataan ni, frame carbon ni ada expired dia bang, frame carbon ni ada expired dia. Sebenarnya bukan frame carbon saja je ada expired, frame alloy pun dia ada expired dia. Kedua-dua frame ni kalau kau biar lama, tahan lama, beberapa lama, bertahun-tahun, dia akan jadi lembik tau, dia akan jadi lembut. So dia punya stiffness yang korang dulu masa beli-beli mula awal tu, korang takkan dapat lagi dah untuk tahun-tahun yang dah berbelas-belas tahun tu. So dia memang akan jadi lebih lembut sedikit. So kedua-duanya memang ada period dia, ada tempoh dia yang dia memang dah kira outdated lah. Bukan outdated dari segi design ke apa, tapi outdated dari segi penggunaan tu, practicality dia tu. Dia dah tak boleh serve function macam dulu lagi lah. So tapi jangan risau, sebab aku yakin korang kalau dah beli basikal ni, korang takkan pakai sampai dia expire pun. Memang korang akan pakai, lepas tu tak sempat dia expire, tak sempat warranty habis pun korang dah tukar basikal baru kan. Tak tipu lah, aku tahu lah, tak tipu, betul kan. So tapi bila kita nak cakap pasal durability tadi tu kan, carbon ni dia kalau nak repair dia tu lagi murah lah. Boleh kata dia lebih murah lah kalau kita nak ganti frame tu sendiri kan. Contoh kita beli frame yang 20,000 kan, lebih murah lah kalau kita nak repair daripada kita nak beli lagi satu frame yang harga 20,000. Tapi kalau kita tengok frame alloy ni, kalau nak repair dia tu kadang-kadang harga dia dah lebih kurang macam nak beli frame baru. Baik kita beli frame baru kan. Betul tak? Tapi secara konklusi dia kan, dia punya kata-kata mudah dia adalah alloy ni memang akan lebih tahan lah daripada carbon lah. Itu je lah. Sebab tu aku pakai handlebar alloy. Okey, seterusnya yang terakhir adalah dari segi rupa ataupun daripada segi looks lah. Kalau sebelum tahun-tahun sebelum ni, beberapa tahun-tahun lepas kan, kita tengok alloy frame ni dia akan datang dengan welding marks yang besar. Kita akan nampak, kita tahulah itu basikal alloy. Tapi sekarang ni kadang-kadang basikal alloy tu kita tak nampak macam basikal alloy lah. Nampak welding marks pun kita tak nampak. Dari segi rupa pun dah nampak smooth lah, dah nampak cantik lah. So ini bergantung juga dekat mata mata korang yang kau minat yang mana satu kan. Aku dah tak boleh cakap sebab rupa ni cantik ni dia sini kan.
rupa tu semua dalam ni kan. Kau tengok, kau yang menilai sendiri kan. Kalau semua benda cantik semua orang pandang semua sama, tak best lah macam tu kan. So dia bergantung jugalah dekat korang punya mata yang melihat tu lah. Mana yang korang suka, mana satu yang korang nak. Okay, dan aku rasa itu je kot untuk video kali ni. Ada 6 poin tadi. 6 poin tu aku harap korang faham lah. Sebab ini aku sembang pun macam santai-santai je, lepak-lepak je kan. Tapi yang paling penting sekali, korang beli tu korang tahulah korang nak dapat apa daripada basikal tu. Korang nak sihat, kau dapatlah sihat daripada basikal tu. Kau nak jadi kompetitif, kau buatlah betul-betul sampai kau nak jadi kompetitif rider kan. So kalau kau nak bersosial, dapatlah bersosial tu, keluarlah kan. So dia, yang penting kau dapat beli basikal ni, kau have fun lah. Kau ada benda yang korang buat dalam masa-masa lapang kau. Tak ada kau buat benda-benda pelik-pelik, benda mengarut-ngarut kan, pergi bulan ke apa ke. Tak adalah macam tu. So yang penting korang ada basikal, korang have fun. Kau nak ride kat luar rumah ke, nak ride dalam rumah ke, itu tak ada masalah. Itu bergantung juga kat korang. Okay, baiklah. Itu saja, aku nak cakap banyak lagi. Aku rasa ni pun dah panjang lah video ni. Kalau korang rasa video manfaat ataupun korang nak share kepada kawan-kawan korang, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe kalau korang rasa video ni manfaat. Ataupun kalau korang nak share pengalaman korang, korang boleh tekan je dekat komen down bila. Korang boleh komen lah, cerita pasal korang punya frame sebelum ni pakai alloy, tiba-tiba pakai carbon, sebelum pakai carbon, tiba-tiba pakai alloy. Apa perbezaan dia pakai carbon murah, apa carbon mahal. So orang boleh baca kat situ. So kita pun dapatlah something, orang pun yang tak tahu dapatlah something. So ada perbincangan kat situ. Okay lah, macam aku cakap tadi, kalau korang rasa video manfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Gerak lu.